A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu kita penuhkan dululah ruangan yang kosong. Banyak lagi kosong depan ni kan. Yang muslimin kita penuhkan depan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir 'alaina ya karim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji hafizahullahu taala wa masyayikhina ajma'in wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita sambung sekali lagi pengajian kitab kita, kitab Ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sudah sampai pada muka surat berapa? 45. 45 kan? Sifat yang kedua iaitu sifat baqa, betul? Ke sifat kidam, sifat kidam. Baik. Kalau kita bahas pada sifat wujud sebelum ni, seperti mana yang Syekh ada tulis kat dalam ni kan, bahawa sifat wujud itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan haruslah bagi kita ni, sekalian makhluk. Bagi Allah taala wajib, maksud mesti Allah taala tu wujud. Tapi bagi kita ni, makhluk ni, dia harus, boleh jadi ada, boleh jadi juga tak ada. Dan sekalian makhluk yang lain, bukan sekadar kata manusia saja, sekalian makhluk. Apa erti makhluk? Kullu ma siwallah, apa sahaja yang selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk. Ma khuliqa, apa yang diciptakan, itu panggil makhluk tu kalau sudah bahasa. Tapi kalau ada sudut istilah dia, kullu ma siwallah, apa sahaja yang selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk. Sama ada dah cipta ke, belum cipta ke, akan dicipta ke, semua tu makhluk. Sebab apa? Selain daripada Allah Ta'ala. Maka makhluk ni, dia bersifat, sifat dia yang wajib bagi makhluk ialah baharu. Baharu. Adapun Allah Subhanahu wa taala ni ialah sedia kala. Sedia kala itu sebut dengan sebutan, istilah dia dinamakan dengan istilah qidam. Apa dalil bahawa Allah Taala itu sedia kala? Maka kita lihat dalam perbahasan Syekh dalam sifat qidam ni, maksud sedia kala tu adanya zat Allah Ta'ala tanpa permulaan dan adanya segala sifat Allah Ta'ala tanpa ada permulaan. Itu bahasa mudah kita nak faham. Qidam ni, yang ni sedia kala. Kalau terjemah bahasa lama dia sedia kala. Sedia kala ni macam mana nak faham? Ialah ada tanpa permulaan. Wujud tanpa permulaan. Wujud tanpa ada garis masa. Dia tanpa permulaan, zatnya dan juga sifatnya. Dia tidak ada
permulaan. Kalau kata ada permulaan, maka dia jadi baharu. Kalau ada permulaan, maka dia jadi baharu. Maka baharu tu makhluk, mustahil bagi Allah Ta'ala begitu. Erti baharu ni suatu perkara yang kewujudannya selepas daripada tiada. Maksud dia sebelum ni tak ada, sekarang ni ada. Itu panggil baharu. Ni kita pernah faham lepas kan? Apa beza baru dengan baharu? Baharu ni makna dia sebelum ni tiada, diadakan. Makna baharu ada. Baharu ada. Kalau baru, benda tu sendiri baru. Dia beza dengan lama. Lawan dia lama. Lawan dia lama. Hakikat dia baru ke lama ke, kedua-duanya ialah baharu. Sebab baru diciptakan. Baru ada. Sebelum ni tak ada. Itu maksud dia tu. Bermakna baharu itu dikatakan juga perkara yang mempunyai permulaan. Betul? Sebelum ni dia tak ada, sekarang ni ada. Maka dia ada permulaan tu. Keberadaan atau kewujudannya benda tu tadi, ini benda yang baharu ni, makhluk ni ada permulaan. Mustahil Allah Ta'ala itu ada permulaan, dan mustahil Allah Ta'ala itu juga baharu. Permulaannya ialah tiada. Kalau nak tanya, orang tanya pada kita, apa permulaan makhluk ni? Ialah sebelum ni tak ada. Itulah permulaan dia. Baharu juga mempunyai ciri-ciri yang lebih umum, iaitu berubah-ubah. 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 Kita ni lah, apabila kita ni ada, maka kita berubah. Sebelum ni tadi tak ada, jadi ada. Itu dah satu perubahan. Dalam keberadaan, kewujudan tu sendiri pun berubah lagi. Sentiasa lagi berubah. Daripada dulu asalnya kita lahir bayi, lepas tu jadi kanak-kanak, nikah sikit jadi remaja, lepas tu dewasa, perkahwinan pula, bagai-bagai lah. Lepas tu dah jadi warga emas. Lepas tu wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala lah lebih tahu. Bahasa mudah kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali semula kepada tiada tu. Begitu. Baik. Maka tertib dalil wajib sedia kala Allah Ta'ala tu, macam mana kita nak kata Allah Ta'ala ni mesti sedia kala? Maksud dia ada tanpa permulaan, dia tidak berubah-ubah. Apa dia punya tertib dalil? Apa dalil dia? Maka kita tengok sini. Mustahil Allah Ta'ala, yakni pencipta itu bersifat baharu. Jikalaulah kita kata Allah Ta'ala itu baharu, nescaya berhajatlah dia, yakni Allah Ta'ala, kepada yang memperbaharukan dia, yakni pencipta lain. Padahal yang membaharukannya, yakni pencipta lain juga berhajat kepada yang membaharukannya lagi. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu baharu, hakikat dia tidaklah. Ini kita cerita nak buat untuk berhujah, nak tetapkan hujah dalil tu, kekuatan dalil tu. Tengok kejap tak ataupun kemah ke tidak cara orang Islam ni, ataupun khususnya ahli sunnah wal jamaah kita dalam nak menetapkan bahawa Allah Ta'ala memang dia tu ialah qidam, bersifat dengan sifat qidam, iaitu tanpa permulaan. Dia bukan baharu. Apa bukti dia? Kalau katalah Allah Ta'ala tu baharu, maka dia berhajat kepada yang menjadikan dia, yang memperbaharui dia. Makna ada pencipta lain. Pencipta lain tu pun akan berhajat pada cipta lain juga. Cipta lain ni pun akan berhajat pada cipta lain juga. Pencipta ni pun akan berhajat lagi pada cipta tu. Maka ini mustahil. Yang ni kalau dikatakan Allah Ta'ala itu baharu, berkehendak pula kepada yang memperbaharukannya. Begitulah seterusnya. Yang demikian itu akan membawa kepada daur dan juga tasalsul. Kalau silap sebut jadi tasalsul. Daur wa tasalsul. Apa dia daur, apa dia tasalsul, sekejap lagi kita syarah. Tapi secara umum, daur ni ialah circulation. Dia ialah putaran, berpusing-pusing, berpusing-pusing balik. Ibarat macam sebuah roda. Kalau bahasa kampung panggil sebiji roda. Bila roda tu bergerak, cuba tunjuk kat saya mana satu atas, mana satu bawah. Boleh tunjuk tak? Boleh tak kita tentu?
Bila dia bergerak tu, dia berguling tu kan, dia tengah berguling tu, dia tengah bergelek tu, kita tunjuk ni atas ni bawah, boleh tak? Tak, yang atas tu kan jadi bawah juga, yang bawah kan jadi atas pula. So mana satu atas, mana satu bawah? Mana satu dulu, mana satu kemudian? Pun kita jadi pening. Malam tadi kita bahas dekat TUDM, malam ni kita bahas sini pula. InsyaAllah tengok faham tak faham. Antara telur dengan ayam mana dulu? Tu daur lah tu. Itu daur lah tu. Telur dengan ayam mana satu dulu, satu kemudian? Semalam dah bagi dah tahu jawapan. Geng TUDM tahu dah. Malam ni suruh mereka jawab. Okey. Padahal baharu Allah Ta'ala yang membawa kepada daur dan tasalsul itu, atau tasalsul itu adalah tidak diterima akal, iaitu dikatakan mustahil. Hasilnya baharu Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Sebab kalau dia yang mencipta tapi dia berharap juga pada pencipta sebelum dia, maka cipta sebelum pun akan berharap lagi dengan sebelum. Sebelum akan berharap lagi dengan sebelum. Sebelum akan berharap lagi dengan sebelum. So siapa mencipta sebenar? Sampai bila nak selesai? Maka kesimpulannya, apabila mustahil Allah Ta'ala yakni pencipta itu baharu, maka sabitlah, maka tetaplah lawan bagi yang baharu tu, iaitu sedia kala. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu baharu, kita dah nafikan tadi dia baharu, maka wajiblah pada ketika itu, tetaplah, sabitlah bahawa dia bersifat dengan lawan bagi sifat baharu, iaitu apa? Sedia kala. Sedia kala. Apabila dia bukan baharu, maka sedia kala. Dia dua benda yang bertentangan, dia tidak akan boleh berhimpun pada satu masa. Tak apa. Dia dua benda yang bertentangan, dia takkan boleh berhimpun dalam satu masa. Dia takkan boleh berhimpun. Contoh, kalau kita sebut sekarang ni kan, cerah dengan gelap boleh berhimpun sekali? Cerah dengan gelap boleh tak berhimpun sekali? Tak boleh. Hitam dengan putih, kita kata tu juga hitam, tu juga putih. Kalau lah orang kata tu boleh, dia katakan di antara dua, sama ada dia terlepas daripada hospital ataupun dia mungkin dah keluar dah tapi lupa makan ubat. Antara dua. Jadi kena pulang balik lah tempat tu untuk terima rawatan balik. Faham begitu. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat baharu, hanya saja sabitlah, tetaplah di situ bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qidam, yakni sedia kala. Maka apa makna daur, apa makna tasalsul? Kita tengok syarah. Keterangan mustahil daur. Daur ni mustahil bagi Allah Ta'ala. Pada kita ya, pada makhluk ya. Kita ni berubah-ubah, pusing-pusing balik. Boleh berlaku pada kita. Tapi pada Allah Ta'ala mustahil. Ertinya berpusing-pusing, maksudnya apa? Terhenti antara satu sama lain daripada dua benda atas ada kedua benda tu. Tak faham Kita tengok misal. Zaid menciptakan Umar, dan dalam masa yang sama Umar juga menciptakan Zaid. Keadaan ni mustahil. Zaid ciptakan Umar, dalam masa sama Umar ciptakan Zaid. So siapa cipta siapa sunnah? Kalau kita kata Zaid ciptakan Umar, maknanya Umar jadi kemudian, Zaid dah ada dulu, betul. Tapi kenapa pula kita kata Zaid cipta Umar? Macam mana pula kita boleh kata Umar tu pula dalam masa yang sama dia ciptakan juga Zaid? Kita tak boleh terima, memang tak boleh terima, dan benda tu mustahil, pening. Kita pun bingung benda macam ni, betul lah tu. Bingung tu betul. Tapi kalau kata boleh jadi juga Ustaz, itu masalah. Itu problem. Itulah yang bingung sebenarnya. Macam mana pula Umar boleh ciptakan Zaid, sedangkan dalam masa yang sama Zaid juga ciptakan Umar? Dua-dua ni tidak akan berlaku. Keadaan ini adalah mustahil kerana berhimpun dua serentak yang berlawanan, iaitu dahulu dan kemudian, dia tidak akan berhimpun sekali. Ni daur. Atas dengan bawah, macam kita buat contoh roda tadi. Bila dia berpusing, kita nak kata ni atas, kita dalam masa sama juga kita kata di bawah, boleh tak? Kita berpuning satu atas, satu bawah.
Sebab kejap lagi dia jadi bawah juga, lepas tu dia di atas balik. Dalam masa yang sama, dia kat atas tu, dalam masa tu juga dia di bawah. Kita boleh terima tak? Kalau ada pusingan tu, makna dia okey, mana dulu, mana kemudian, dulu kemudian, kita boleh nampak mana atas, mana bawah, mana atas, mana bawah, mana atas, mana bawah, kita boleh nampak kita ada berubah. Ini cerita dia, atas dan bawah tu dalam satu masa yang sama ialah benda yang sama. Tak faham lagi. Contoh sekarang ni, lantai ni bawah kita ke atas kepala? Bawah. Okey, baik. Sekarang ni kita kata lantai ni dalam masa yang sama ialah di atas kepala kita. Kan mustahil? Macam tu lah tu. Itu dia panggil dah tu benda yang berpusing-pusing. Kita pun jadi pusing. Nak faham dah. Secara mudah dia begitu. Yang demikian itu mustahil kerana pencipta mestilah dahulu ada daripada yang diciptakan. Pencipta, si pembuat, mesti ada dulu daripada yang kena buat. Dia mesti pencipta ni ada dulu, barulah jadinya makhluk. Takkan dalam masa yang sama pencipta ciptakan makhluk, makhluk ciptakan pencipta balik. Itu mustahil tu. Bagaimana boleh diterima akal manakala sabit Zaid menciptakan Umar, tiba-tiba Umar ciptakan Zaid pula? Kerana Umar tu terkemudian daripada Zaid. Ni cerita sini, tidak ada kena-mengena hidup mati. Ni buat contoh je ni. Padahal sudah pasti yang adanya kemudian itu tidak boleh sekali-kali menjadikan orang yang terdahulu daripadanya. Inilah yang dipanggil daur. Maka kewujudan daur adalah mustahil pada akal. Anak lahirkan bapa ke bapa lahirkan anak? Ibu lahirkan anak. Sudah kan? Soalan tak kena. Baik. Mak lahirkan anak ke anak lahirkan mak? Mak lahirkan anak. Kan ada dalam peristiwa anak lahirkan mak? Kalau ada pening lah tu. Telur dengan ayam mana dulu? Mana yang awal? Telur ke ayam? Ayam dulu. Habis ayam tu menetah bertelur juga. Tak, ayam dia menetah daripada telur. Jadi sebelum dia menetah ayam tu, telur dulu ada. Sebelum ada telur tu, ayam pula. Mana satu? Siapa dulu? Siapa ingat lagi jawapan semalam? Ke tak ingat? Dia kan catat ni. Nak pecahkan masalah ayam dengan telur ni, kita orang Islam sampai tahap kita boleh pecahkan. Tapi falsafah Yunani, Aristotle semua dia tak dapat tu. Akhirnya wujudlah dalam dia orang punya pemikiran suatu benda ni dia berlaku tu dengan cara circulation. Dia akan berulang balik. Dia akan berulang balik. Itu dalam pemahaman dia orang. Sampai pula tahap masuk pula dekat agama lain, contoh dia agama Hindu, agama Buddha. Dia akan masuk kelahiran semula. Ada dalam agama mereka falsafah kelahiran semula. Bila mati tapi masa hidup dulu buat benda jahat sebagainya, dia akan lahir balik. Tapi kalau masa hidup dulu dia buat benda baik dan sebagainya, dia sampai tahap mausyah atau nirwana, itu menyatu dengan Tuhan. Salah juga tu. Tu pun dia tak terima. Tapi kalau kata dia buat jahat, dia patah balik. Masuk pula ke jasad baru ataupun masuk ke dalam bentuk yang baru. Itu pun kita tetap tak terima. Sama je kita berdua tu kita tak terima. Sebab apa pula begini? Jawapan kita apa masalah telur dengan ayam tadi, macam mana nak jawab? Jawapan dia ada dua. Pertama, telur dan ayam kedua-duanya makhluk, dua-dua baru. Dua-dua baru. Kalau nak pecahkan masalah pula antara dua yang baru ni tadi, mana yang dulu mana kemudian? Jawapan dia ialah nak tanya pasal induk ayam ke anak ayam? Induk ayam ke anak ayam? Kalau dia tanya ayam tu dengan mana induk ayam, jadi induk ayam ada dulu baru ada telur. Takkanlah anak ayam boleh keluarkan telur. Macam itulah dari sudut akal dia, dari sudut harus boleh, dari sudut adat dia. Dari sudut adat dia tidak ada anak ayam boleh bertelur.
Melainkan dia sampai satu tahap, dia jadi tahap induk ayam baru dia boleh bertelur. Betul tak? Jadi orang nak tanya pada kita, antara telur dengan ayam mana dulu? Kita pun jawab, engkau nak aku jawab ibu ayam ke ataupun anak ayam? Nak banding dengan telur. Jawab itu. Itu cara jawapan dah. Maka kita pun jawab, kalaulah engkau nakkan yang ibu ayam, maka ibu ayam lebih dulu daripada telur. Tapi kalau engkau maksudkan anak ayam, maka anak ayam dia kemudian daripada telur. Itulah jawapan dia. Settle tak masalah? Settle masalah. Sebab kita nafikan daur tu. Tapi kalau kita rasa mana dulu telur ke ayam, telur ke ayam, telur ke ayam, dia tak fikir pula telur mana dulu, ayam mana dulu, dia tak terfikir ke situ. Dia nampak secara umum je statement tu ayam dengan telur. Padahal dia boleh tanya balik, nak ayam yang mana, nak telur yang mana. Itu kalau orang faham nampak cerdik lah. Tapi kalau tak nampak, ya betul juga kan, ayam dengan telur mana dulu Ni pun bingung. 10 hari 10 malam duk mikir. Tak dapat jawapan. Padahal sebenarnya ada cara keputusan dia. Selesai tak masalah tu? Ada lagi tak nak argue lagi? Mana satu dulu, telur dengan ayam? Manalah tahu kok ada orang nak tanya lagi kan. Jadi jawapan dia boleh sebarkanlah lepas ni insya-Allah. Kok boleh cut ke video tu. Ni sebar. Kalau orang duk tanya, mana dulu? Ayam dengan telur, ayam telur. Fikir duk mana macam mana jawapan nak bagi jawapan. Sebab ini juga salah satu hujah orang yang tak percaya dengan Tuhan. Dia gunakan hujah tu. Salah satu dia. Hujah dia remeh ya, telur ayam. Telur dengan ayam tu hujah dia. Tapi bila kita ni tak faham dia punya basic yang betul, kita ada basic tapi cara menyusun tu tak kemah, tak kukuh, kita pun akan jadi terpengaruh. Betul juga aku cakap kan. Tu masalah tu. Padahal orang tu tak percaya Tuhan. Bahasa lain kita panggil ateis. Sebab bangsa ateis ni yang dia tidak percaya adanya kewujudan Tuhan. Dia percaya bahawa ayam tu lahir kerana adanya telur. Dan dia tahu telur tu keluarnya tu, telur tu kan bertelur kerana adanya ayam. Maka dia berlaku circulation kat situ. Berulang-ulang, berpusing, putar balik semula. Dia faham begitu. Sebenarnya kita Islam, kita pecahkan masalah tu dah. Lama dah ulama pecahkan benda ni, 1000 lebih tahun dah. Masalah ni diselesaikan. Wallahu ta'ala alam. Nampak kan? Jadi daur ni confirm mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Confirm mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada nisbah kita ni makhluk boleh jadi harus, tapi kebanyakan keadaan asal kalau sudut logiknya memang tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku juga pada makhluk. Macam kita ibarat kata contoh Umar dengan Zaid tadi. Kedua-dua tu makhluk. Kedua-dua tu makhluk. Ayam dengan telur tadi, kedua-dua tu makhluk. Tapi takkan berlaku dalam masa yang sama dia juga ialah induk ayam, dalam masa yang sama dia juga telur ayam. Dia takkan jadi gitu. Nampak kan? Kita begitu jugalah daripada Allah SWT, lagilah takkan berlaku begitu. Tidak ada minta maaf. Ni kita sebut nak faham lagi. Kalaulah ada dua Tuhan, maka siapa cipta siapa? Siapa buat siapa dulu? Dan kalau ada dua ataupun lebih, ambil dua je lah. Paling dua pun dah pening dah kita nak jawab. Ini kan pula kalau 100. Dua je. So antara dua ni mana dulu? Mana yang ada dulu? Kalau katalah ada dua Tuhan, mana Tuhan tu lebih daripada satu? Itulah dua. Antara dua ni mana yang pertama ada, mana yang nombor dua ada? Apun kita tak boleh jawab. Kalau katalah serentak dua-dua sekali, bila serentak dua-dua sekali, berhajat kepada ada satu lain yang menciptakan dia. Berhajat juga. Maka dia takkan jadi Tuhan, dia tetap jadi makhluk sebab dia dicipta. Tetap juga mustahil adanya Tuhan tu berbilang-bilang. Tetap juga mustahil pencipta ciptakan yang baru cipta lagi baru. Sebab tu Allah Ta'ala jawab dalam Quran, lam yalid walam yulad. Itu dalil untuk menolak daur. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalil tu jugalah untuk nak menolak tasalsul nanti kita tengok. Dalil yang sama. Cuma sudut faham tu, sudut tafsir tu ada sikit beza. Tapi dalil yang sama.
untuk nak menolak kedua-dua ni. Yang kedua ialah tasalsul. Kita tengok tasalsul. Tasalsul ni ertinya berantai-rantai, yakni berhubung-hubung, bersambung-sambung. Dia lepas tu ada lagi, lepas tu ada lagi, lepas tu ada lagi, lepas tu ada lagi, tanpa kesudahan. Ini contoh dia kalau kita nak bagi satu nak gerak sikit otak kita, tolong cari nombor paling akhir. Apa nombor dia? Apakah nombor yang terakhir sekali? Dan apakah nombor yang paling awal? Tak ada kata contoh ni. Tapi ini nak cerita tasalsul ni tadi. Dia berantai-rantai macam nombor lah kita kira. Semakin kita tulis, semakin kita sebut, kita cakap dia tak ada hujung. Ada lagi. Wujud lagi unit baru. Betul ke tak? Tu. Baik. Tapi Islam ada cara dia. Ahlussunnah wal Jamaah ada cara nak potong benda tu. Tetap ada kesudahan dia. Tapi kesudahan apa? Sekejap lagi kita beritahu. Kita baca dulu. Okey. Baik. Dimaksud dengan tasalsul di sini ialah terhenti ada suatu perkara atas ada perkara sebelumnya dan yang sebelumnya dan yang sebelumnya yang sebelumnya. Begitu. Tanpa ada putus. Begitulah seterusnya tanpa putus. Maksudnya sebelum tu ada lagi, sebelum tu ada lagi, sebelum tu ada lagi, sebelum tu ada lagi. Kalau selepas tu ada lagi, selepas tu ada lagi, selepas tu ada lagi, selepas tu ada lagi. Okey. Misalnya ada pencipta alam ini terhenti di atas ada pencipta sebelumnya. Pencipta tu ada lagi pencipta sebelum dia. Pencipta tu ada lagi pencipta sebelum dia. Ada pencipta sebelum lagi. Maka tanpa kesudahan, itu dipanggil tasalsul. Sampai kita pun nak sebut tersasul-sasul. Keadaan ini juga adalah mustahil kerana membawa kepada ada alam tanpa pencipta atau dikatakan pencipta itu tidak ada. Bagaimana ini boleh berlaku? Kalau pencipta, ada pencipta sebelum. Pencipta, ada pencipta sebelum. Pencipta sebelum ni ada lagi sebelum. Sebelum ni ada lagi sebelum. Macam mana pula alam boleh ada? Sedangkan bahas pencipta tu sendiri siapa pun tak kenal dah. Dah tak dapat nak bagi keputusan pencipta tu siapa. Jadi macam mana pula alam boleh ada? Sedangkan cerita pasal pencipta tadi pun tak settle. Nak kenal pencipta sebenar siapa tu pun tak settle lagi. Contohlah, kita kenal Allah Ta'ala, tapi ni nak bagi kuat hujah tu. Bagi kita nampak, buka luas sikit. Boleh faham ke ni? Ni malam-malam ni ngantuk ni. InsyaAllah boleh nampak lagi kan? Boleh faham ya? Okey. Kalau tak faham angkat tangan tu, Ustaz, bahasa mudah sikit Ustaz. Okey, saya mudahkan lagi bahasa tu. Ya. Perbahasan kita nak menentukan pencipta tu pun belum selesai lagi, sebab sebelum pencipta ada lagi pencipta dia. Sebelum pencipta tu ada lagi pencipta dia kalau kita ambil kaedah tasalsul ni tadilah. Jadi macam mana pula alam boleh terbit sedangkan pencipta tu tak settle lagi? Ini jugalah kaedah kita nak menolak adanya Tuhan mewakili satu-satu komponen. Tuhan bumi lain, Tuhan langit lain, Tuhan air lain, Tuhan itu lain, Tuhan lain, ini semua lain. Bahasa kalau dia tak panggil Tuhan, dia panggil dewa, sama jugalah. Konsep dia lebih kurang. Semua tu kita tolak. Semua tu kita tolak. Tetap kita tolak. Baik. Maka jawapannya saya sebut sini, kerana terhenti wujud sesuatu perkara atas wujud suatu yang lain sebelumnya tanpa berkesudahan akan membawa kepada tidak wujud perkara tersebut sama sekali. Hakikat dia itu sebenarnya. Bila kita kata dia tu ada lagi pencipta dia ada lagi pencipta dia ada lagi pencipta dia. Cipta yang ni ada, dia pencipta tapi dalam masa sama dia ada lagi pencipta. Ada lagi pencipta atas dia. Maka sebenar hakikat semua tu tak wujud. Hakikat sebenar dia jadi begitu. Dia akan jadi tak adalah Tuhan tu. Dia akan jadi tahap sampai tahap begitu. Kenyataan ni dia ada lagi, dia ada kaedah dia kan, iaitu terhenti ada suatu itu atas ada dirinya ada. Ada diri adanya membawa kepada tiada suatu benda tersebut. Macam mana nak faham ni? Ada suatu tu atas ada dirinya ada.
Membawa kepada tiada sebenarnya. Dia ada kerana dia adakan diri dia sendiri. Itu maksud dia tu, sunnah hakikat dia takkan ada gitu. Itu yang dinafikan sini. Nampak tak? Ada sesuatu tu mengikut kepada apa? Ada diri adanya tu. Dia sendiri dia ada sendiri. Itu sunnah mustahil. Tak akan berlaku gitu. Ya? Boleh dapat lagi ke dah pening dah. Kau pening buka aircon balik semula Ustaz. Takut kok jadi panas kan, dia jadi hang pula kan. Buka dia. Kan sejuk kan kita tutup balik. Buka. Tekan balik. On balik tak apa. Baik. Kita tengok misal. Kadang-kadang tengok kaedah, tengok istilah gitu pun pening Ustaz. Okay, kita tengok misal. Seperti perkataan tiap-tiap seseorang manusia itu mestilah dilahirkan oleh manusia yang serupanya, iaitu bukan lain daripada ain dirinya. Maksud dia apa? Dia ni dilahirkan oleh diri dia sendiri. Itu ayat tu tadi. Itu kaedah tu tadi. Contohlah kita ambil kata siapa? A ni, manusia yang nama dia A ni, dia sendiri yang cipta diri dia sendiri. Mustahil tak? Mustahil. Itu mustahil. Maka perkataan ini akan membawa maksud tidak akan ada seorang manusia pun yang wujud sehinggalah kepada Nabi Adam alaihissalam juga. Tidak akan ada kerana dia tidak dilahirkan oleh manusia sepertinya. Maka yang menyebut bahawa wajib setiap manusia dilahirkan oleh seorang manusia, kaedah tu kita tolak sebenarnya. Sebab apa? Ada manusia yang tak dilahirkan oleh manusia. Bukti dia Nabi Adam. Buktinya Nabi Adam. Dia dicipta oleh Allah Ta'ala daripada unsur tanah. Dia memang dicipta tu oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Dia ada base. Menunjukkan kata ada base tu tetap lagi dia makhluk. Dia bukan Tuhan lah, maksud dia gitu. Tetap ada lagi asas, bahan asas mencipta dia tu, iaitu tanah. Baik. Maka kalau siapa yang kata setiap manusia mesti dijadikan oleh, maksud dilahirkan oleh seorang manusia yang lain, maka kaedah tu kita boleh tolak juga. Tetap kita boleh tolak. Tidak wajib benda tu, itu harus saja. Harus saja seorang manusia itu dilahirkan oleh seorang manusia. Kan dalam riwayat, kalau hikayat lah, hikayat dongeng pun boleh juga. Orang Melayu kata ada tak puteri buluh betung, lahir daripada umpun buluh. Kan ada kan? Bolehlah kita kata benda tu dongeng. Tapi itu kalau kita tengok pandang renung elok-elok kan, dari sudut falsafah akidah kita sendiri, akidah Islam sendiri, boleh jadi juga. Harus setiap makhluk ni harus seorang manusia tu lahir daripada buluh. Harus. Tapi taklah kalau kata-kata dari segi adat kebiasaan, taklah begitu. Sebab pada segi adat kebiasaan, wajib seorang manusia itu dilahirkan oleh seorang manusia itu pada adat. Pada segi akal ataupun pada segi keharusan, pada logiknya duduk pada harus sahaja. Harus. Makhluk ni pada harus. Boleh ada, boleh tak ada. Boleh jadi makhluk tu tadi ikut seperti mana kebiasaan, boleh juga luar biasa. Benda tu harus. Masya Allah. Subhanallah. Misal yang lain, kalau kita tengok ayat, tidak boleh seseorang masuk ke dalam rumah ini jika tiada seseorang masuk ke dalamnya. Mana rumah tu sebelumnya. Tidak boleh seseorang tu masuk ke dalam rumah ini jika tiada seseorang masuk ke dalamnya, yakni rumah tu sebelumnya. Maka difaham dari ayat ni, tiada seorang pun yang masuk ke dalam rumah itu kerana masuknya seseorang ke dalam rumah itu disyaratkan dengan telah masuk seseorang ke dalamnya dahulu. Padahal tiada seorang pun yang pernah masuk ke dalam rumah tu. Faham tak tu? Kita kata tak ada orang pun masuk kat dalam tu. Memanglah tak ada orang masuk pun. Bahasa mudah kat situ. Tak ada orang dalam rumah,
Tiba-tiba kita cakap ke orang, tak ada orang pun masuk dalam rumah tu. Agak-agak sia-sia tak cakap tu. Memang tak ada orang. Berapa lagi kita kata tidak ada orang masuk? Memang tak ada orang lah. Tiada orang pun di dalam rumah tu. Memang tak ada orang. Tak ada siapa-siapa pun. Tiba kita nampak, kita tengok rumah tu tak ada orang, kita cakap dekat orang, tak ada orang pun masuk kat dalam rumah tu. Memang tak ada orang, macam mana pula nak kata masuk? Tu ayat dia tu tadi tu. Dia faham kan? Maksud dia apa? Ada dan tidak ada orang dekat dalam tu, dia tidak akan berganding dalam satu masa yang sama. Itu sunat yang Syekh nak sebut di situ. Ada dan tiada, dia bukanlah benda yang berganding dalam satu masa yang sama. Dia akan sama ada datang dulu, tiada datang kemudian, atau tiada datang dulu, ada datang kemudian. Dia macam tu. Dia akan berturut-turut sahaja. Dia tidak akan serentak dalam satu keadaan yang sama. Baik. Boleh jelas di situ? Masih okey lagi? Masih di masjid layang-layangan? Ke sudah di awang-awangan? Ke sudah naik ke kayangan? Belum lagi, masih sini ke? Okey, berpijak di bumi nyata. Baiklah. Bandingan misal dan tertib dalil mustahil tasalsul, ni rumusan. Jikalau ada pencipta terhenti di atas pencipta yang lain yang sama sepertinya pada sebelumnya tu, nescaya membawa kepada tiada langsung pencipta. Macam kita sebut awal tadi, kalau ada pencipta, ada lagi pencipta sebelum dia, ada lagi pencipta sebelum dia, ada lagi pencipta sebelum dia, ada lagi pencipta sebelum dia. Hakikat dia apa? Semua tu bukan pencipta. Dia kan jadi begitu. Maka tak wujud pencipta. Kalau dia faham begitu dengan cara begitulah, maka itu mustahil. Mustahil. Maka lazimlah, yakni mestilah tidak terhenti ada pencipta atas adanya pencipta yang lain seperti sebelumnya. Demikianlah hingga tiada kesudahan, yakni tasasul. Lazim benda tu tidak akan berlaku. Atau kita ringkaskan, jikalau sabitlah tasalsul itu, maka kalau adalah tasalsul ni ada, nescaya membawa tiada langsung pencipta, padahal tiada langsung pencipta itu adalah mustahil. Dan kita dah bahas pun pada sifat wujud sebelum ni. Mustahil. Maka lazimlah, yakni mestilah tiada tasalsul itu. Dan dikatakan dengan istilah mustahil tasalsul. Mustahil berlakunya ada Tuhan sebelum Tuhan, ada Tuhan sebelum Tuhan, ada Tuhan sebelum Tuhan. Begitu. Inilah yang kita tuntut pada perbahasan ini. Dalil yang lain pada mustahil tasalsul adalah banyak. Maka carilah dalam kitab-kitab para ulama. Tengok sini sebut. Maka catatan kat situ, apabila disebut Tuhan bersifat kidam, yakni sedia kala, maka jadilah dia qadim, yang sedia kala. Ini istilah. Sifat qidam pada dia tu sendiri qadim. Bandingannya seperti Zaid, apabila dikatakan dia bersifat anjur, dia sifat anjur. Anjur ni makna dia buat program, macam tu. Maka kita sebutlah dia tu sebagai penganjur, fa'il. Ataupun kalau dia tu ada sifat pukul, maka dia tu jadi apa? Pemukul. Kalau dia ada sifat sepak, apa, nyepak lah kita panggil. Gitu. Faham kan? Di dalam ilmu tauhid, perkataan qadim dan azali adalah sama makna keduanya itu, iaitu suatu yang ada tanpa permulaan. Kan duk cari pula kat dalam Quran, ustaz, kat dalam Quran tak ada sebut Allahu Qidam. Kan? Baik. Yang seerti dengan perkataan Qidam ni, dia ada beberapa perkataan lain lagi. Yang seerti dengan perkataan Qidam, yang kita maksudkan tu ada tanpa permulaan. Okey, yang seerti dengannya tadi satu kita sebut dengan perkataan mana kau?
Dewan. Satu qidam. Qidamun. Boleh juga dengan qadimun. Okey. Boleh juga dengan sebut al-awwal. Al-awwal. Boleh juga dengan sebut azaliyun. Azali. Azaliyun. Boleh azali. Kalau ni satu bab dalam bahasa Melayu kita pun kita nak kena betulkan juga. Telah diciptakan sejak azali, itu salah. Perkataan azali itu tak kena. Sebab azali ni ada tanpa permulaan. Kalau diciptakan sejak azali macam mana pula? Dah kata dia tu azali tanpa permulaan, tiba-tiba ada diciptakan sejak azali. Kan dua benda yang disandingkan pada satu benda yang sama. Dua yang bertentangan. Diciptakan maksud dia bukan azali, dia hadisun baru. Tiba-tiba kita kata diciptakan sejak azali. Adakah azali itu menunjukkan masa? Tidak, dia tidak terikat masa. Jadi ayat tu kita kena betulkan sikit. Kalau yang betul dia diciptakan sejak dahulu kala. Boleh? Tetap ada base, ada time dia, ada masa dia. Tetap. Begitu. Tapi kalau dia kata sejak azali, itu tak betul. Telah ditentukan sejak azali, tak betul. Penentuan takdir makhluk ni bukan kata sama macam Allah Ta'ala. Bukannya serentak dengan Allah Ta'ala, tidak. Malah kita kata Allah Ta'ala tu serentak berlaku dengan takdir makhluk pun mustahil. Kalau kita kata dia serentak dengan takdir makhluk, maka takdir makhluk ni menjadi Tuhan. Mustahil benda tu. Boleh faham lagi tak tu? Sini lagi kan? Masih di layangan bukan sudah sampai kayangan ataupun awang-awangan ke? Okey, baik. Itu antara ni istilah-istilah dalam Quran ada sebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, ada sebut. Dialah Allah Ta'ala yang maha awal. Maha awal tu maksudnya apa? Ada tanpa permulaan. Tu makna awal tu. Wal akhiru tu dialah yang maha akhir. Maha akhir tu maksudnya apa? Baqa, kekal tanpa pengakhiran. Itu nanti kita bahas akan datang. Sifat selepas ni insya-Allah. Yang nombor 49 tu nanti kita bahas akan datang. Qadim sifati, qadim zati, qadim idafi, qadim zamani. Tu dia ada bahasannya sikit lagi. Setakat ini boleh faham lagi Baik, isu nombor tadi. Ingat lagi isu nombor kan. Apa nombor yang paling awal? Kosong. Boleh pecah lagi tak? Ada lagi negatif. Siapa pakai matematik? Yang biasa duk kira-kira kan. Ada lagi wujud negatif, wujud lagi pecahan-pecahan. Pecahan tu pula pun ada lagi negatif pecahan. Tu pening itu. Nombor yang paling akhir ada. Takkan tak ada. Dia makhluk mesti ada, harus dia ada. Baik, maka jawapan dia ialah nombor yang paling awal ialah pada penciptaan Nabi Adam. Apa nombor dia tak tahu. Tapi adalah nombor tu. Dia tanya kat saya pun tak tahu. Kena tanya Nabi Adam lah. Itulah nombor dia. Faham tak tu? Faham tak apa saya cakap tadi? Ada nombor tu, nombor paling awal sekali. Sebab dia wa'allamal adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ada dalil dia dalam Quran. Dan kami ajarkan kepada Nabi Adam segala asma' nama. Nama tu ulama tafsir ilmu. Segala jenis ilmu, termasuklah ilmu nombor. Dan dialah yang tahu nombor yang pertama tu apa dia. Kita tak tahulah. Nak tahu kena tanya dia. Sebab maklumat tu sampai kat kita. Ada orang tanya pula, Ustaz, kalau Ustaz tahu apa nombor paling akhir sekali? Baik, nombor paling akhir sekali ialah ketika berlakunya kiamat. Ketika tu habis dah hitungan nombor. Berlakunya kiamat, ketika tu habisnya hitungan nombor. Dia tanya balik pada saya, Ustaz, kalau macam tu apa nombor dia? Entah, Tuan hadaplah dulu kiamat, nanti beritahu kat saya. Sebab kiamat dah berlaku belum? Kiamat belum berlaku lagi. Macam mana saya nak cerita?
Sekadar yang kita tahu ni lah nombor yang ada. Itulah dia. Dalam pengetahuan kita je lah. Nampak kan? Selesai tak masalah situ? Selesai juga. Sebab keseluruhan tu semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Syok belajar sebenarnya dalam akidah ni. Itu yang kalau Ustaz ni Baba Ridauddin ni kata apa? Belajar buat ilmu akidah pun boleh buat bom, dia kata itu. Betul. Belajar ilmu mantik boleh buat bom. Kita pun pening. Macam mana belajar ilmu mantik boleh buat bom? Rupa dia faham. Dalam pelajaran ilmu mantik, dalam pelajaran ilmu makulat sebagainya tu dia faham atom sebagainya tu, satu benda tu bila dia bergabung dia macam mana macam mana. Sampai tahap gitu. Jangan kata ulama Islam ni tidak mahir sains. Dan jangan kata ulama Islam tidak mahir nombor. Allah Ta'ala alam. Kita tak mau buka lah bab sejarah tu, panjang nanti kita nak cerita. Tu boleh sembang tepi lah. Ni ada rakaman umum sebagainya ni. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Nanti kita tengok lagi lah, insya-Allah akan datang. Kita pergi pada kitab fiqh kita. Kitab fiqh kita, insya-Allah. Muka surat mana kita ni? Hari tu habis tayamum kan? $20. Ni sedap ni. Okey, baik. 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 Ni kita masuk pada tajuk. Ni pun ada juga bahasa sains ni sekejap lagi kan ni. Tak apalah, kita tengok, kita cerita sikit-sikit lah, insya-Allah. Kita banyak-banyak pun bukan pandai. Baik, kita tengok pada muka 20. Kitab kita ni lah. Dia fasal pada membicarakan perkara-perkara yang suci daripada segala najis. Mana asalnya najis, dia berubah jadi suci. Macam mana? Dia ada proses dia. Ada keadaan dia. Ada ketika dia, ada cara dia. Kita tengok. Baik. Kata pengarang Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami dalam kitab ni, kitab Matan Safinatun Najah ni, sampailah kepada katanya faslun, fasal yang membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang suci daripada segala najis. Fi bayani istilhalati wal mutahhari al-muhil. Itu kalau dalam syarat dia lah. Baik. Allazi yadhuru minan najasati salasatun. Bermula segala perkara-perkara yang suci daripada segala najis. Maksud dia apa? Dia berubah jadi suci. Asalnya dia najis, dia berubah jadi suci. Ada tiga keadaan yang asalnya dia najis, dia berubah jadi suci. Pertama dia apa dia? Al-khamru iza takhallalat binafsiha. Arak yang berubah jadi cuka dengan sendirinya. Arak asalnya dari apa? Dia tak semesti anggur. Apa sahaja jenis benda yang kita buat perap, kita buat tapai, pertapaian,
Bahasa sains dia panggil fermentation. Wah, itu bahasa Kedayan tu. Dia pertapaian ataupun penapaian, bolehlah. Tak kisahlah macam mana pun istilah dia. Jadi dia ada nak dapatkan tu, dia kena peram. Peram segala bentuk. Biasanya orang buat daripada anggur lah. Anggur tu diperah, dapat jus tu diperam, simpan dalam tempayan ke botol ke apa ke bekas apa sekalipun, dia kedap, dia tutup elok-elok. Lepas tu dia biar. Ada kadang-kadang tu dia bubuh dia punya ragi. Dia bubuh ragi lagi. Antara bentuk ragi contoh dia apa? Tuan-tuan, ragi tapai dia buat daripada apa? Entah syak, biasa tapai dari hidang depan aku pun basah saya. Tak tahu pun dia buat daripada apa kan. Kata kena cari tu. Sebab kita nak tahu. Kita nak tahu. Asalnya beras. Beras semua boleh jadi arak. Yang berlaku dekat Malaysia kita ni ada satu jenama yang memang dibuat daripada beras. Arak nama apa tu? Stout. Stout yang dia punya tin warna hitam. Lepas tu ada lambang harp tu, alat muzik harp tu kan. Macam gitar yang segitiga tu. Tu panggil harp. Tu guna stout. Itu dia buat daripada beras. Ada lagi dia buat daripada apa? Daripada buah apricot. Ada lagi dia buat daripada macam pokok nenas. Bukan macam jenis-jenis nenas lah, jenis nenas. Tequila dia panggil. Itu biasanya arak orang Rusia. Tu. Tak apalah. Yang penting dia asalnya benda tu tadi halal. Berlaku proses pertapaian, dia peram tu sampai tahap masam, timbul gas mabuk sebagainya tu, memeningkan dan sebagainya, ada jadi arak. Dan arak tu bila dia peram lama lagi, dia jadi cuka. Dia boleh berubah jadi cuka. Mana hilang mabuk dia tu, hilang masam mabuk dia tu, dia tinggal masam cuka je. Jadi boleh ambil cuka tu. Cuka tu boleh buat makan. Halal hukum dia. Binafsiha, dengan sendirinya, bukannya kita masuk catalyze, bukan kita masuk satu-satu bahan campuran ke apa ke supaya dia berubah cepat jadi cuka. Tu tak boleh, dia tetap arak. Dia tetap arak. Ini dia panggil istihalah, makna berubah sifat, berubah keadaan benda tu. Berubah, dia berubah, istihalah dia panggil. Okey. Jelas yang tu, first tu. Okey, yang kedua, wajildul maitati iza dubira. Yang kedua ialah kulit bangkai apabila disamak. Kulit bangkai ataupun kulit apa-apa jenis haiwan pun. Yang penting jangan babi, jangan anjingnya. Kulit buaya boleh tak kita duk pakai? Kulit ular boleh tak kita nak pakai? Kulit burung boleh? Boleh. Carilah aku boleh. Saja dia tanya. Kulit ayam boleh nak pakai? Tak kisahlah, yang penting kulit yang kuat lah. Kulit kerbau ke lembu ke kambing ke apa sebagainya. Boleh tak kita nak buat alatan kita dan sebagainya daripada benda tu? Boleh. Syarat dia apa? Kulit tu tadi disamak. Tak kiralah daripada binatang yang disembelih ke, tak disembelih ke, dia bangkai sekalipun, yang penting dia bukan babi, dia bukan anjing, itu je. Sebab babi dan anjing ni dia ialah najis mughallazah. Kita buatlah samak macam mana keadaan sekalipun, dia tetap najis. Dia tetap najis mughallazah, najis berat. Selain daripada dua binatang ni tadi, semua boleh. Tengah-tengah jalan terlanggar anjing contoh kan, mati. Lepas tu kulit dia baik lagi. Kita pun belah anjing tu, boleh tak kita nak buat? Tak, asyik baik jawab. Saja tanya buat anjing tadi, baru cakap anjing, tengok boleh yo dia kadang-kadang kan. Kali ni tak terkena lah ya, alhamdulillah. Maksud dia masih di layangan, bukan di kayangan. Itu air kencing kan, kalau batalkan wudu. Sebut dah pertama tu, keluar air kencing dan sebagainya, batal wudu. Lepas tu masuk pula dalam bab
Menyentuh menggunakan telapak tangan sebelah dalam. Dia buang air tapi dia tak pegang dalam, dia pegang belakang ni. Batal tak? Tak. Berapa ramai jawab tak gitu. Jawapan dia batal sebab dia keluar air kencing tu bukan cerita sentuh tu. Baik. Masuk bab tadi. Contoh tepi jalan kita terlanggar bewak ke. Kita nak ambil kulit bewak tu buat terbinggang, boleh? Boleh. Syarat dia kena sama. Yang kedua sanggup. Tu lah. Jijik tak jijik tu lah. Tapi boleh ambil? Boleh. Suri hukum boleh. Lapar elok-elok. Sebab apa tujuan samak tu? Tujuan samak ni ialah buang dia punya lapisan lemak, lapisan darah, lapisan apa-apa yang melekat pada kulit tu tadi. Hanya yang tinggal kulit, semata-mata kulit. Darah, bau tu kita boleh buang, bubuh sabun lah. Dan cara macam mana nak samak kulit? Dia kena guna dia punya alatan dia. Zaman sekarang ni adalah asid sebagainya, baguslah lagi, mudahlah. Untuk kalau bahasa New sanang langkeh cik. Dia punya urat darah apa sebagainya kan. Kalau kata kan hari tu kita korban lembu, korban kambing kan, bila kita lapah tu, adakah kulit semata-mata kulit yang terpisah daripada badan lembu tu? Dah ada lagi lemak dia, ada pisang urat dia lagi yang dekat kulit tu, betul ke tidak? Jadi benda tu nak kena dibuang. Sebab itu boleh jadi najis dan benda tu dia boleh merosakkan kulit tu sendiri. Dia boleh menyebabkan kulit tu cepat bau, rosak, kulap macam-macam lah. Jadi dia kena buang betul-betul. Salah satu cara buang dia, pertama sekali terendam, lepas tu bubuh asid, bubuh sebagainya. Alat-alat kalau dulu-dulu alatan yang tradisional dia pakai tawas. Dia pakai tawas. Kalau orang sini dia panggil langir. Batang langir, batang kayu tu. Boleh juga digunakan pakai dahan ataupun ranting pokok delima. Sama juga fungsi dia macam langir tu juga, sama. Macam akar langir tu sama. Jangan pakai akar tubur pula, pening lagi. Tapi boleh pakai. Boleh juga pakai. Ada sebagian orang dia masih pakai akar tubur. Tahu tubur kan? Tubur ikan tu. Boleh pakai. Tapi jaranglah, kita pun buk. Apa lagi nak pakai? Tarik burung merpati, tarik kelawar, boleh. Dia panas. Berendam lama sikit, seminggu contoh kan. Bila kita angkat tu, longkeh dia punya daging-daging semua tu, tinggal kulit. Betul kita cuci dah elok. Gosok, renyih keluar ada bahasa New kita gosok elok-elok kan. Tak boleh lah dengan cakap bahasa New lah. Dia tak boleh. Renyih tu, gahar tu. Sampai dia lengkeh elok-elok. Lepas tu kita bubuh sabun semua elok-elok. Jemur. Jemur. Jelas kan? Tapi kalau kulit tu sendiri, contohlah kulit daripada binatang yang kita sembelih. Macam kulit kerbau, kulit lembu. Terutama kulit kerbau kan dia tebal. Kita nak buat kulit kerbau tu jadi lauk, boleh tak? Ni Sembilan panggil jangik. Cara dia boleh. Kulit tu kita bakar dulu lapisan buang bulu dia tu. Lepas tu kikih. Kikih elok-elok. Yang bahagian bulu tu, bahagian luar kan, buang bulu dia tu. Kikih elok-elok dulu. Lepas tu direndam. Dah rendam, dah elok, bersih apa semua, dah buang darah dia tu, jemur. Jemur dia boleh simpan lama. Bila nak masak, potong, rendam. Dia kembang balik, lepas tu jadi macam daging. Rasa dia sama macam daging. Macam daging tetel tu, daging bahagian perut tu. Rasa dia sama. Dah belajar masakan pula dah malam ni. Tak payah panjang kat situ lah. Kita cerita buat samak ni tadi. Contoh yang biasa kalau orang Melayu buat ni, produk dia apa dah? Kompang, gendang, rebana. Kan dia buat daripada kulit apa? Kulit kambing, atau kulit lembu, atau kulit kerbau. Sebagian tempat dia pakai kulit ulas sawah. Saya pernah jumpa kompang rebana tu, dia tak besar lah. Sabuku ni lebih kurang 8 inci, 10 inci lebih kurang lebar dia kan. Dia tak sampai lah 12 inci, tak sampai lah sekaki. Macam kompang kan standard 12 kaki kan, punya gelung tu. Ni kecil sikit daripada tu. Habis dia pakai kulit ulas sawah. Saya pernah jumpa kompang kulit ulas sawah. Boleh tak? Boleh pakai, tak ada masalah. Syarat dia samak lah dulu. Bila samak, suci lah kulit tu. Ni nombor 2 tadi.
Yang ketiga, ma sara hayawanan, najis yang berubah jadi haiwan. Sepertinya najis berubah jadi ulat. Najis berubah jadi ulat. Tapi tak sanggup jugalah kita nak makan. Tapi ulat tu suci. Ulat tu suci. Dalam kitab syarah ni kan, dekat dalam kitab Kasyifatus Sajah ni ada sebut. Imam Syarqawi sebut kat sini, inqalabad dami labanan. Contoh dia benda yang asal dia najis, contoh dia apa? Darah. Tapi darah tu once dia jadi susu, suci tak susu tu? Cuba kita cari susu kat dalam kantung, tak ada susu banyak. Tak, dia asal daripada darah. Tanya orang veterina, dia lebih faham lah tu. Dia asal susu haiwan sebagainya tu, susu ibu sekalipun, dia asal daripada darah. Darah tu berubah jadi susu. Ketika darah tu haram, sebab tu najis, darah tu najis. Tapi bila dia berubah jadi susu, maka susu sudah halal. Susu tu halal, kita boleh makan, kita boleh minum. Boleh yogurt macam-macam lah. Itu. Ataupun disebut kat sini, daripada darah jadi air mani. Air mani suci, tapi jangan makan pula. Sebut suci lagi kan susah. Yalah, zaman kita sekarang kan orang advance, jadi kena terang habis-habis. Ataupun darah menjadi alaqah. Alaqah ni maksud dia apa? Zygote. Benih anak tu, bentuk anak yang awal tu. Ataupun mudrah, seketul daging, seketul darah, dia jadi gitu. Min nafsi mughallazah bal yatawalladu. Minta maaf. Wa inqilabi baydah farkhan wa damiz zabiyah miskan. Ini contoh lagi. Darah kijang, dia berubah jadi kasturi. Wangian kasturi. Wangian kasturi itu halal tak? Halal. Suci. Gitu. Itu contoh lagi lah. Banyak lagi kalau kita cerita sini. Banyak ni. Itu contoh-contoh lah tu. Contoh-contoh. Banyak lagi kat sini. Kalau kita baca dan kita syarah ni lagi banyak. Cukuplah sebab sekadar tadi tu pun faham lah tu kot. Yang mana asal dia najis, dia jadi suci. Najis tadi tu haram lah, kita tak boleh lah pakai. Pegang tak boleh, apa semua makan lagi tak boleh. Ini kan pula apabila dia berubah. Bila keadaan dia berubah jadi dia jadi suci. Itu dia panggil istihalah. Adapun kalau kata asalnya daging babi berubah jadi DNA, itu tak boleh. Tetap juga dia babi. Kan ada cerita DNA babi masuk ke dalam coklat apa tu dulu? Kan? Bila dikaji-kaji, rupanya dalam kilang tu yang conveyor tu je yang ada disyaki campur. Bila dia buat teh, ada disyaki campur. Tapi bukanlah terlampau banyak, terlampau sikit sangat. Adapun yang row yang lain, row production yang lain, tak ada pun. Satu row tu saja. Jadi arahan daripada JAKIM apa dia? Keluar fatwa bahawa benda tu harus. Tu fatwa lah. Satu. Yang keduanya, diarahkan mana yang kan dia ada setiap daripada production tu kan ada nombor dia, nombor ikut punya conveyor dia, yang ke berapa mesin, yang nombor berapa mesin, yang nombor berapa, betul tak? Jadi dia ada nombor siri dia tu. Jadi yang nombor siri tu saja yang produk tu ditarik balik, itu saja yang dilupus. Adapun yang lain-lain tu tidak jadi masalah. Tapi orang kalau nak bunuh ekonomi ni senangnya, dia buat persepsi macam tu, mati ekonomi, habis. Orang kata haram terus. Itu apa-apa hal kita kena tunggu keputusan fatwa, keputusan bidang orang yang mahir pada bidang tu. Biar ada kaji dulu. Kadang-kadang kita ni gelabah tak tu pasal. Orang kita ni lah kan? Cepat semua nak jadi mufti. Semua nak jadi mufti, tu masalah tu. Tunggu dulu. Biarlah ada orang syarah dulu. Sementara tunggu tu janganlah kita beli dulu macam tu. Bukan kita boikot selama-lamanya. Cuma kita ambil dasar sebab ketika tu syubhah. Jadi kita dak mayuri buka dulu lah. Hindar dulu. Duduk tepi dulu. Tapi bukan kata langsung kita kata tu haram. Tak boleh. Bukan kita punya kerja. Tunggulah kajian. Tunggulah keputusan. Macam tu. Ni pesanan-pesanan juga.
Boleh jadi faktor dia mungkin pada ketika tu pekerja tu sendiri mungkin tak tahulah kat mana yang dia tersangkut, yang ada yang cerita DNA tu tadi tu tersangkut, termasuk kat situ. Mungkin daripada pekerja. Sebab macam mana lagi benda tu boleh dipindah? Mungkin juga ketika awal-awal benda tu proses ada termasuk itu. Banyak faktor. Banyak faktor yang boleh jadi gitu. Tapi kalau memang sah dah benda tu DNA babi, kita kata tu halal, itu tak boleh. Tak boleh. Itu kalau jelas betul dah dia memang campur DNA babi, gelatin babi sebagainya, itu memang tak boleh. Itu memang asal nampak jelas tak boleh. Ada beza. Dan dia bukan pada buat makanan saja. Dia banyak juga pada barang-barang yang lain. Barang-barang kegunaan yang lain, kosmetik, makeup, alatan-alatan harian, berus dan sebagainya, itu pun kita kena tengok. Pakaian, aksesori, itu pun kita kena kaji juga tu, kena tengok. Kena hati-hatilah, kena hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah sampai sekadar tu. Ada apa soalan? Beza samak dan sertu. Baik, istilah dia tu memang beza dah. Cuma uruf setempat kita, majoriti di Malaysia ni orang faham sertu tu ialah samak, samak tu juga ialah samak. Maksud dia umum orang pakai perkataan samak tu. Padahal perkataan samak ni dia digunakan untuk kulit, terjemahan kepada dubira tu. Dubira, perkataan dubira, dabara tu iaitu samak, kalau bahasa Melayu Bismillah dia panggil melongkehkan benda-benda yang tak sepatutnya pada kulit. Tu panggil dubira tu. Bahasa standard dia panggil menyamak. Adapun sertu ni yang guna air campur tanah tu untuk nak menghilangkan kenajisan, najis mughalazah. Nak menghilangkan najis mughalazah, nak bersihkan daripada yang babi dan juga anjing tu. Kesan yang terkena pada pakaian kita, pada badan ataupun pada kita punya tempat solat, sama ada daripada najis dia ke ataupun daripada lumpur yang melekat pada diri dia tu, maka benda tu kita nak buang. Itu istilah sertu sebenarnya, itu lebih tepat. Tapi ada juga kitab-kitab fiqh mazhab kita Syafi'i yang Melayu, dia guna juga perkataan yang tu pun sama. Jadi tak salah. Dia pinjam perkataan. Kerana apa? Kerana uruf. Lughah urufiyah dia panggil. Lughah uruf, lughah kebiasaan orang ramai. Gitu. Pinjam bahasa je. Tapi sebenarnya kalau kita nak tengok pada istilah makna sebenar, tak tepat. Kalau gunakan yang bersih dari yang 7 kali basuhan campur dengan air tanah tu, kita kata tu sama, itu sebenarnya perkataan tu tak tepat. Tak tepat digunakan. Kalau kita nak guna tulis buku sebenarnya tak tepat. Bahasa persuratan tak tepat. Kalau bahasa persuratan dia sertu. Itu baru tepat. Tapi dah cakap komunikasi itu dah terlampau banyak sangat, takut bila kita tulis sertu kan orang tanya apa benda sertu ni. Dia terpaksalah guna pinjam perkataan sama. Itu je lah. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Okey, boleh? Ada soalan lain? Ada? Ada WhatsApp? Oh. Dalam grup kah? Oh, kopi luwak. Ni bukan kopi keluang ni. Boleh juga jadi juga keluang. Biasa orang panggil kopi luwak. Kopi luwak halal tak? Faham tak kopi luwak tu makna dia apa? Ada satu jenis musang yang nama dia luwak. Ada orang panggil luang, ada orang panggil keluang, tak apalah. Yang penting ada sejenis tupai, sejenis musang. Setengah orang panggil tupai, setengah orang panggil musang, tak kisahlah. Yang penting ada sejenis haiwan yang rupa dia macam musang. Nama setengah tempat panggil keluang, setengah tempat panggil luwak. Dia ni makan tumbuhan, antara dia biji kopi. Bila dia makan biji kopi ni, dia sebab terlampau banyak sangat makan, maka keluar dalam najis dia tu
biji kopi seperti mana dimakan, macam tu boleh keluar. Faham tak? Dan ada orang buat, dia ambilnya, diprosesnya biji itu tadi untuk buat kopi. Baik, adakah boleh? Soalan dia. Maka boleh rujuk fatwa kebangsaan kita. Ada dalam segmen fatwa kebangsaan kita. Situ. Macam mana nak semak? Senang je, buka je macam Google tu. Tulis hukum kopi luwak. Sebab ni benda ni perlu pada fatwa. Luwak, LUWAK, kopi luwak. Mufti wilayah kita pun ada dia punya statement kat situ dalam Irsyadul Fatwa. Boleh kita buka Irsyadul Fatwa, masalah nombor 142. Baik. Baik. Dalam Irsyadul Fatwa tu, nanti kat dalam grup kami share. Kami share kat dalam grup tu. Ni untunglah siapa yang ada kat dalam grup. Tapi bolehlah siapa-siapa ni kan, mana yang online ni yang ikut dia tak ada dalam grup tu, boleh cari dekat dalam Irsyadul Fatwa Pejabat Mufti wilayah kita, perkara ataupun masalah nombor 142. Ada saya share kat situ. Keputusannya ialah begini. Jika biji itu tadi dimakan oleh binatang nama dia luwak ni atau apa-apa binatang lain sekalipun, apabila dia keluarkan najis, keluar balik semula biji itu dalam struktur dia yang masih baik, mana biji itu bukan dalam dah terpecah, dia memang sebutir-sebutir macam tu, maka yang terkeluar bersama dengan najis tu hukumnya ialah mutan najis. Mutan najis ni bukan najis, dia bukan asal najis, asal suci tapi terkena najis, itu panggil mutan najis. Maka boleh tak dia tu jadi suci? Boleh, syarat kena buang najis tu, tinggalkan dia aja. Faham tak? Macam contoh kita air mutan najis lah. Tahu air mutan najis? Tahu tak beza air mutan najis dengan air najis? Dulu saya dah cerita dah. Air najis tu yang keluar daripada perut kita tu kita panggil air kencing. Tu air najis. Air mutan najis asal dia air suci tapi kena najis. Ada najis yang jatuh kat dia tu, ataupun dia tu bercampur dengan najis. Maka macam mana air mutan najis ni tadi nak jadi mutlak balik? Syarat dia kena buang najis tu. Kena pisahkan, asingkan najis yang bercampur dengan air tu tadi. Cara dia macam mana? Dia nama proses osmosis ataupun pemendapan. Buatlah 3-4 kolam, buat saliran. Satu kolam tamu tu mencampur betul. Lepas tu bila dah lama kelamaan najis tu turun, maka air tu berpindah pergi sebelah. Masih ada lagi bercampur tapi dia dah makin kurang, akhir sampai hujung tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah yang campur najis tadi. Jadi dia mutlak balik. Sama macam kaedah yang ni tadi. Dan masalah bab kopi luwak ni tadi, bila dia keluar tu butir dia asal elok lagi, struktur pula dah, struktur kopi, biji tu masih baik lagi.
Yang hancur tu buanglah. Yang biji-biji tu masih bagus lagi. Maka najis yang berselaput dekat luar dia tu, kena basuh lah. Najis tu kena buang. Biji tu masih boleh pakai. Proses lah biji tu, masih boleh makan. Begitu lah. Tapi bagus lagi ambil daripada pokok tu, buang kulit dia elok, jemur tu, masak. Dah masak tu, buat kopi, hidang, hantar sini sekali. Senang kita makan sama. Faham tak tu? Itu confirm suci. Ya, cari pula. Dan ada ni minta maaf. Memang berlaku. Yang buat kopi luwak ni tadi, ada dia buat penganiayaan kepada binatang. Ada juga. Dia biarnya binatang tu kurungnya sampai lapar, dia bagi makan betul-betul biji tu je dia makan. Biji kopi saja dia makan, yang lain dia tak bagi makan. Bagi makan tu paksa suruh binatang tu makan pula. Dah suruh paksa makan tu, suruh pula kawan tu terberak. Kan menyeksa binatang. Bertahap macam tu nak buat nasi kopi luwak ni sebab nama tu terkenal sangat. Tu mengenai haram hukum dia. Itu satu bab pula lah. Ni tadi cerita bab kopi tu. Tapi memang pernah berlaku, memang ada. Jadi jangan kita ni lah, bagus ambil yang betul-betul lah. Kopi apa lagi? Kopi tenom ke, kopi cak apa lagi? Cak gantang ke. Kalau di Kedah kopi apa? Cak gantang lah kan. Yang paling terkenal sekali, paling sedap sekali kan. Tu. Ini promote pula dah lagi. Jadi. Okay? Allah Ta'ala alam. Cukup kot sama saya kata. Ada lagi lain? Ada soalan lagi? Rumah ada satu rumah. Ada satu rumah? Dia cat pakai brus yang ada babi punya. Bulu babi ya. Tapi kita tak tahu. Okey. Cat kat sebelah rumah lah. Adakah sebahagian yang sebelah tu kena serta? Yalah, macam itulah cara dia pun. Dia kita cat tu suci lah kan. Cuma disebabkan dia bercampur dengan brus tu daripada bulu babi. Kita tak tahu. Dah setengah rumah dah kita cat. Tu baru tahu. Tengok betul. Buat kajian ke apa kopi hantar mak marah betul bulu babi. Contohlah daripada brus cat tadi. Jadi apa kita nak buat kat rumah tu kan nak bakar. Takkan nak kikir habis-habis semua keluar. Ada cara selesai dia. Cara selesai dia ambil dia air tanah, sembuh lah. Sirau, cuci balik. Dah, situ masalah. Tu je cara dia. Mungkin ada sebahagian cat tu akan pudar lah sikit. Cat lah balik. Pakailah baru-baru. Begitu je. Dan air tanah tu bukan mesti banyak ya. Sampai jadi lumpur. Bukan. Tu lumpur. Air tanah ni contohlah. Satu baldi air. Air tu bubuhlah air tanah tu 2-3 genggam kat dalam tu. Cukup dah tu air tanah dalam tu. Itu dia panggil air tanah lah. Macam mana nak nisbah dia? Senang je. Bila kita masuk tanah dekat dalam air tu tadi, air tu berubah warna. Cukup lah. Jangan sampai air satu baldi, tanah dia 3 suku. Itu lumpur jadi. Itu jadi lumpur. Itu tak betul. Dan basuh air tanah ni juga, ada juga kaedah dia begini. Kita ambil tanah tu, contohlah kita kena kat kasut. Kasut kita tu kita terpijak tak anjing contoh kan. Contoh. Kita ambil tanah segenggam, kita lumukan dekat situ. Lepas tu ambil air jiruh. Sekali. Dicampurkan sekali. Makna bukannya kita sediakan satu air tanah. Tapi tanah tu kita lumu kat situ, kita bubuh siram air. Dalam masa sama kita bubuh tanah lagi, kita siram air. Mana air tanah tu tadi kita campurkan dengan air tapi di tempat tu sendiri boleh juga. Itu kita gosok dan sebagainya. Okey, lepas tu jiruh habis-habis. Suci kan? Selesai. Boleh juga. Kaedah dia begitu. Boleh. Dia bukan mesti kena siap. Wallahu ta'ala alam. Cukup kot sampai sekadar tu? Ada lagi? Tak ada dah kan? Okeylah, insya-Allah. Barakallahu fikum wa alaikum. InsyaAllah cukup sampai sekadar tu. Ada rezeki nanti kita sambung lagi pada sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.